Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ampun tuanku, patik memohon limpah perkenan kepada duli tuanku untuk memulakan ceramah. Yang teramat mulia undang yang 4 dan yang teramat mulia Tunku Besar Tampin, Yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan serta semua dif-dif kehormat, para tetamu dan seterusnya hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita telah memasuki tahun Hijri yang baru 1435. Mudah-mudahan dengan azam yang baru, dengan semangat yang baru, dengan lafaz doa yang sama-sama kita baca dan sama-sama kita aminkan tadi, memberikan kebaikan kita, kebaikan ke atas keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita, di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang malam. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Dalam ayat itu ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala suruh kita kaji. Di antara yang Allah Ta'ala suruh kita kaji ialah sesungguhnya di dalam penciptaan langit, inna fi khalqis samawat, sesungguhnya dalam penciptaan seluruh langit. Allah suruh kita kaji langit, Allah suruh kita mengkaji, tengok apa benda yang ada di langit, apa benda yang boleh digunakan di langit. Selalunya ayat di dalam Quran Allah Ta'ala sebut langit dulu, lepas langit baru Allah sebut bumi. Jarang Allah Ta'ala sebut bumi, lepas tu baru Allah Ta'ala sebut langit. Langit dulu, langit dulu. Menunjukkan bahawa langit tu yang pertama besar. Yang kedua menunjukkan langit ni hebat. Yang ketiga menunjukkan langit tu di atas. Benda yang besar, benda yang di atas, benda yang hebat didahulukan. Yang ramai pun didahulukan. Wa ma khalaqatul jinna wal ins. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Allah sebut jin dulu, baru kita. Ada satu ayat saja yang manusia dulu, baru jin. Tapi jin dalam ayat Quran disebut dulu, sebab jin lebih ramai daripada kita. Jin lebih panjang umur daripada kita. Kita ni habis-habis tinggi pun 100 lebih, tuan-tuan. Zaman sekarang lah. Jin beribu tahun umur dia. Sebab tu maha besar Tuhan, dia tak bagi kita nampak jin. Kalau kita boleh tengok jin, tuan-tuan, Masya Allah, seorang pun tak ada dalam masjid ni, semua lari belaka, tuan-tuan. Ya, dengan tuanya, dengan rupa dia pun menakutkan kita, sampai Nabi buat bulatan kepada sahabat dia. Jangan kamu lintak daripada bulatan ni. Nabi pergi berdakwah pada sekumpulan jin. Nabi pergi bercakap pada sekumpulan jin dengan ditemani oleh seorang sahabat. Nabi buat bulatan dekat sahabat ni. Kamu jangan keluar daripada bulatan ni. Sahabat ni risau sebab Nabi dah lama sangat berdakwah tak balik-balik. Hampir-hampir dia keluar. Bila dia nak keluar, Rasulullah muncul. Kata Rasulullah, nasib baik kamu tak keluar daripada garisan itu. Kalau kamu keluar, pingsan kamu. Silap-silap hari bulan, histeria kamu. Sebab macam-macam rupa jin. Allah ni maha penyayang, tuan-tuan. Allah tak bagi kita nampak. Sebab tu janganlah tuan-tuan pergi belajar cara nak tengok jin. Tak payah, buang masa je, tuan-tuan. Duduk di rumah dia diam. Ada orang yang sibuk nak pergi ke Mekah nak cari tiang jin. Nak buat balik toyol. Abuan nak merompak rumah orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalaulah kita nampak jin, tak masuk tandas kita. Masuk tandas, tengok dia duduk sebelah kita. Ada pula hamba Allah ni. Kalau kita duduk atas katil, dia tidur sebelah kita. Kita baring kanan, dia baring kiri. Bertembung muka dengan muka. Dia tegurnya kita. Hello brother. Lari kita, tuan-tuan. Ini Allah Ta'ala. Ni dia maha hebat. Dia tak bagi nampak. Tapi kalau nampak, itu rezeki lah.
Ya, rezeki kadang-kadang dia bukan jin, kadang-kadang ialah dia nampak. Ya, bukan, kadang-kadang orang yang nampak ni ialah orang yang tak sihat. Orang yang sakit dia nampak kadang-kadang ni. Kadang-kadang saya pun nampak. Sekali dua tu pernah lah kan, saya ni pergi ceramah merata-rata tuan-tuan. Kadang-kadang ceramah nun jauh dalam pedalaman. Balik pukul 1, pukul 2 masih lagi lalu dekat hutan. Ya, duduk di tengah-tengah jalan kereta kita sebuah kita je. Pukul 1, pukul 2 pagi. Satu hari itu saya punya pemandu berhenti mengejut. Brek menyacak dia tuan-tuan. Saya kata, apa Haisah? Ustaz, ada balik bayar Ustaz. 3 ekor tuan-tuan. Besar gila nengok kereta saya. Saya kata jangan langgarkan kemek kereta kita kan. Biar. Atau nak buat macam mana Ustaz? Anak 2, mak seekor. Balik bayar. Bahasa kita, babi. Mana bahasa ni? Ya, orang kalau nak maki, sebut benda inilah. Jangan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya kata dekat dia, main lampu tinggi. Bagi dia silau. Lalu binatang tu pun lari masuk lautan, angkat tangan. Silau, kata dia. Kan? Yang tu saya tambah lah tuan-tuan. Dia lari gitu je. Tuan-tuan jangan percaya pula yang tu. Yang angkat tangan tu bohong tuan. Tuan-tuan, 2-3 tapak lepas itu, Masya Allah, saya nampak satu benda. Nampak tuan-tuan. Tengah-tengah malam pakaian putih, rambut hitam panjang sampai ke punggung. Astagfirullahalazim, ya Allah. Apa hal dia pula buat pula tengah-tengah malam maklum ni. Pukul 1 lebih tuan-tuan tunduk ke bawah. Teringat cerita Ji-on. Cerita Korea tuan-tuan. Duduk di bawah ni. Subhanallah. Saya kata pada driver saya, jangan tegar. Buat dia je, jangan tegar. Dah lepas daripada dia, saya sebut, jangan pandang belakang. Alhamdulillah, betul tu menjadi tuan-tuan. Lama lepas itu pemandu saya kata, Ustaz, kalau tiba-tiba je dia datang kat cermin depan Ustaz, jangan pandang depan. Kamu tengoklah mana-mana. Besok keluarlah surat khabar harian Metro, penceramah masuk dalam parit tuan-tuan. Tuan-tuan, ya Allah Ta'ala suruh kita mengkaji ialah langit. Langit ni Allah Ta'ala suruh kaji. Masya Allah. Hebat tuan-tuan. Langit Allah sebut dalam Quran. Sampai Allah bersumpah. Wassama'i wattariq. Allah sumpah demi langit. Bila Allah sumpah, maknanya benda-benda tu besar. Wal asra, demi masa. Wassama' demi langit. Maknanya benda-benda yang Allah sumpah. Ni benda besar. Dipanggil sebagai ayat qasam. Wawul qasam. Waw sumpah. Qasam ni tuan-tuan, bahasa Arab pun qasam. Bahasa Hindustan pun qasam juga. Ya, disebut qisman. Qasam. Tere merek qasam. Itu Hindustan tuan-tuan. Dia mula nak start tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia sebut kepada kita tentang langit. Apa yang ada tentang langit? Masya Allah tuan-tuan. Tak ada siapa yang pernah sampai di langit. Melainkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Muhammad naik diangkat sampai langit yang tak ada siapa boleh sampai. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ya, Jibril pun tak boleh sampai ke tempat yang Rasulullah sampai. Jibril kata pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku setakat ni saja. Sampai had ini je. Engkau je naik ke Sidratul Muntaha. Aku tak boleh pergi. Subhanallah. Yang lain-lain tuan-tuan tak pernah sampai ke langit. Tak pernah sampai. Kita ni jangan harap boleh sampai ke langit. Tak boleh tuan-tuan. Hebat. Dalam rekod manusia. Manusia biasa macam kita ni. Yang pernah sampai ke langit. Hanya dalam rekod dia hanya sebut 3 orang saja. Itu pun hanya sampai kepada kaki langit saja. Dia tak boleh naik sampai ke langit. 3 orang, tuan-tuan boleh buka buku sejarah. Ya, namanya Usub, Siso dan Sudin. Mereka ni saja yang pernah sampai. Itu pun sampai ke kaki langit saja, tuan-tuan. Ya, sampai mereka buat lagu tu. Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi. Lalu hujan turun, kita basah bersama. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Mana kita ingat? Kita tak pernah pergi pun. Mereka je jumpa kaki langit, tuan-tuan. Jangan marah ya, tuan-tuan. Tuan-tuan, langit ini satu benda yang hebat. Sekarang ini kita gunakan teknologi langit yang sangat hebat. Di hadapan saya ni semua ada handphone.
Opak di kampung tu pun ada handphone, tuan-tuan. 84 umur dia. Dia pun ada BlackBerry, tuan-tuan. Itu pun dia telefon cucu dia tukar. iPhone 5S lagi minta, tuan-tuan. Subhanallah. Menunjukkan teknologi langit boleh menghubungkan dalam jangka masa yang sangat hebat. Itu yang diedarkan dalam buku yang diterbitkan, yang diedarkan pada tuan-tuan malam ni. Yang disebut sebagai globalisasi hari ni. Penguasaan teknologi langit. Yang kita sebut tentang YouTube, yang kita sebut tentang internet, Facebook, sebagainya. Penguasaan daripada langit. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita umat Islam menguasai langit. Maju tentang langit. Bila kita maju tentang langit, kita menguasai teknologi. Ceramah kita malam ini, tuan-tuan, datang dalam 2,000 orang. Tapi kalau disiarkan di dalam teknologi langit, berbilion orang boleh tengok. Ini yang kita nak daripada teknologi. Ini disebut sebagai kemajuan. Kalaulah kita faham betul-betul ayat ini, tuan-tuan, Islam menyuruh kita menjadi orang yang berjaya di dunia. Dalam masa yang sama tidak meninggalkan akhirat. Itulah yang kita sebut sebagai wasatiyah. Orang faham, saya pernah jumpa dengan satu doktor. Tak macam mana dia boleh jadi doktor, tuan-tuan. Saya kata pada dia, doktor, sampai bila kita orang Melayu ni nak bergaduh, doktor? Kenapa kita tak ambil bidang teknologi? Kenapa orang Melayu tak berebut tentang sains? Kenapa tak berebut tentang ekonomi? Kenapa kita tak berebut tentang sosial? Kenapa kita tak ambil habuan kita, bahagian kita di dalam dunia? Dia boleh jawab, Ustaz, biarlah urusan dunia kita bagi pada orang bukan Islam. Kita ambil akhirat sudahlah. Itu yang saya heran. Macam mana dia boleh jadi doktor, tuan-tuan? Dalam Quran menyebutkan kepada kita tentang teknologi. Ayat yang kedua, selepas Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq. Diciptakan manusia daripada alaq. Alaqah, segumpal darah, seketul daging, min nutfah, alaqah mudghah, daripada air, daripada darah, daripada seketul daging. 3 benda ni Allah Ta'ala sebut. Macam mana kita nak kaji tentang nutfah, min nutfatin amsyajin. Allah Ta'ala sebut manusia diciptakan daripada air yang terpancar, min nutfah. Apa dia min nutfah? Bila kita belajar, nutfah itu air mani. Tak, dia bukan air mani. Nutfah lebih kecil daripada air mani. Hari ni baru kita lah jumpa. Hari ni baru kita tahu rupa-rupanya nutfah itu ialah kromosom. Dalam air mani itu ada kromosom. Kromosom itulah jadi manusia. Bukannya daripada manusia ni, daripada, tidak. Diambil daripada sikit. Nutfah. Bukankah itu sains? Kalau kita umat Islam tak menguasai bidang ini, kita kata, dah Ustaz, ini dunia. Dunia Ustaz belakang. Dunia belakang kata dia. Saya orang Perak sebut dunia lah, tuan-tuan. Khmer tak nak dunia-dunia ni Ustaz. Tapi makan nak juga. Sebutlah dunia pun makan juga. Makan kena makan. Tak. Allah Ta'ala menyuruh kita sampai dalam ayat yang kedua tadi. Allah Ta'ala sebut tentang sains. Sebab itu saya ada satu sekolah tahfiz. Ada mak bapak bawa keluar anak dia daripada sekolah tahfiz saya. Saya tanya, Kak, kenapa bawa keluar anak ni? Apa masalah? Akak tak nak anak akak belajar ilmu akademik Ustaz. Ni sekular, kata dia. Maklum ni pun. Sekular, dia kata. Ini sekular ni dunia punya Ustaz. Belajar sains, matematik, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin. Ni semua sekular punya Ustaz. Habis tu makcik nak buat apa dengan anak makcik? Akak nak buat apa? Saya nak dia ngapal Quran saja. Jangan cari benda lain. Astaghfirullahalazim. Bila nak jadi wasatiyah, tuan-tuan? Bila nak jadi umat yang pertengahan, yang seimbang, yang nak sampai Allah Ta'ala sebut tadi, tuan-tuan, di langit itu ada kekuasaan. Orang yang menguasai langit dalam bidang penerbangan, dia adalah orang paling hebat dalam dunia. Tuan-tuan, mereka menguasai satelit. Hari ini dia boleh tembak masjid kita menggunakan satelit dia saja. Hari ini dia boleh buat pengintipan untuk Indonesia, untuk Malaysia. Dia boleh buat pengintipan, tuan-tuan. Dia ada satelit di mana-mana saja. Tuan-tuan, sekarang ada handphone. Segala maklumat tentang diri tuan-tuan dalam tangan mereka, tuan-tuan. Inilah yang Allah Ta'ala suruh kita rebut. Tapi umat Islam kita memilih untuk berperang dan berpecah. Pergilah ke Mesir, mereka memilih untuk berperang. Pergilah ke Syria, mereka berpilih untuk berperang. Pergilah ke Iraq, pergilah ke Afghanistan, pergilah ke Yaman, pergilah ke Libya, pergilah ke mana-mana negara Islam. Yang umat Islam pilih ialah bergaduh. Benda-benda yang macam ini yang disebut oleh Allah dalam Quran.
kita biarkan kepada musuh-musuh Islam. Akhirnya umat Islam merungut macam yang tuan-tuan baca dalam nota yang tuan-tuan dapat. Sepatutnya kita yang kehadapan. Teknologi itulah yang kita kehadapan. Bukan lagi menjadi seorang yang merungut-merungut. Kita lawan. Kalau mereka ada television, kita juga buka television kita. Kalau mereka ada radio, kita juga buka radio kita. Kalau mereka ada satelit, umat Islam juga ada satelit. Dan Allah Ta'ala bekalkan kepada seluruh umat Islam harta-harta yang sangat banyak. Daripada minyaknya, daripada harta dalam buminya, daripada segala kekayaan, semua dapat pada umat Islam. Tapi sayang tuan-tuan, bila harta yang begini hebat, kekayaan yang begini besar, tidak digembelengkan untuk sains dan untuk kebajikan manusia balik, akhirnya umat Islam hanya boleh mengeluh saja. Kalaulah kita betul-betul buat tuan-tuan yang Allah sebut tadi dalam Quran yang saya bacakan, penciptaan langit itu. Khalaqas sama, diciptakan langit bighairi imad, tanpa ada tiang. Hebat tuan-tuan, mana ada tiang langit? Tak ada tiang, sebab tu kapal terbang boleh terbang dengan bebasnya. Walaupun dia terbang dengan bebasnya, tapi dia ada route masing-masing. Route masing-masing, itulah teknologi langit tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah susah hati, langit nak runtuh, takkan ada dalam berita. Tidak akan muncul dalam berita. Berita terkini, sekeping langit dilaporkan runtuh di Rembau Negeri Sembilan. Mana ada tuan-tuan? Kejadian berlaku ketika kira-kira jam 8 malam tadi ketika mereka sibuk mendengar ceramah Maulidur Rasul. Tak ada tuan-tuan. Kejadian tersebut mengakibatkan 5 terbunuh dan 4 cedera parah. Langit tersebut berukuran kira-kira tobat lahum, tak ada tuan-tuan. Yang terbang tu apa? Kemah kenduri kahwin. Yang tu ada tuan-tuan. Yang terbang tu apa? Macam-macam benda lain. Langit takkan runtuh sampai kiamat.